Okey, baik. Bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih kekal bersama dengan kami. Seterusnya hari ini kita nak bercakap berkenaan projek Hati Wanita. Ini antara inisiatif yang dibangunkan bersama NAWEM di bawah Jabatan Pembangunan Wanita untuk memastikan agar masyarakat Malaysia bebas daripada stres, depresi dan kemurungan akibat beberapa faktor, terutamanya faktor pandemik dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan anda, ada webinar yang akan berlangsung selama beberapa hari ini. Jadi kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan webinar tersebut. Saya perkenalkan terlebih dahulu dua tetamu kami bawakan di studio hari ini. Selamat pagi diucapkan kepada Puan Nur Sabrina Kaharudin selaku Timbalan Presiden Persatuan Kebangsaan Usahawan Wanita Malaysia NAWEM. Juga di ujung sana Norish Hassan selaku Team Leader Movement Hati Malaysia. Khabar kedua selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini. Okey, tajuk dia Projek Hati Wanita. Dia bukan pengkhususan untuk wanita saja. Nama saja yang wanita, tapi kaum lelaki juga turut terlibat dalam program ini. Tapi untuk mukadimah dan permulaan, mungkin Puan boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan NAWEM ini. Silakan. Okey. Alright, so Assalamualaikum dan salam sejahtera. Projek Hati Wanita ini adalah satu kolaborasi ya di antara JPW iaitu Jabatan Pembangunan Wanita dan juga NAWEM untuk memberi kesedaran kepada masyarakat di luar sana, khususnya wanita, tentang apa itu depression, kemurungan, stres ya. Sebab kita dapati sekarang ni peningkatan kes-kes mental yang dilaporkan disebabkan oleh pandemik COVID-19, di mana ramai orang hilang pekerjaan, hilang punca pendapatan. Kita tidak boleh bersosial keluar, anak-anak terkurung di rumah. Jadi kes-kes ni meningkat. Ya. Jadi kami akan menganjurkan satu program nama dia Projek Hati Wanita selama 7 episod 7 hari pada 22 hari bulan November sehingga 28 hari bulan November. Ianya adalah webinar wawancara di mana kami telah pun memanggil psikologis dan kaunselor, dan mereka ni akan berkongsi tips-tips macam mana untuk menangani masalah depresi ini. Okey, Puan Nurish, kalau boleh kongsikan apakah antara perkara yang ingin dicapai menerusi program Projek Hati Wanita ini? Terima kasih ya. Antara objektif ya Projek Hati Wanita ini kita ingin laksanakan adalah ya yang pertama kita nak menjadi satu platform lah ya supaya seluruh masyarakat Malaysia, bukan saja wanita ya, sebenarnya terbuka untuk datang kepada kita sebagai kita ni sebagai satu platform lah ya, platform untuk kita sediakan latihan untuk kesedaran kesihatan mental. Macam kita tahu kan ada banyak orang yang stress, depression sekarang lah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kita kata apa, tempat ya, platform jugalah sebenarnya yang membantu responden-responden yang dah pun register dengan webinar kita akan datang, untuk especially mereka yang perlukan kes-kes kita kata urgency case yang perlukan tindakan segera. Dan yang ketiga, untuk susulanlah kepada mereka yang kita dah kenal pasti ini, untuk kita bantu khidmat sokongan moral dan juga susulan yang seterusnya lah. Itu dia 3 objektif utama di mana Projek Hati Wanita ini kita nak sangat buat. Okey, pastinya ia boleh membantu masyarakat di luar sana. Ini dalam masa sesuai projek ini dilaksanakan, sebab ramai di luar sana yang mungkin putus harapan ataupun tidak jumpa jalan bagaimana untuk mereka keluar daripada kompon masalah mereka. Jadi sepanjang 7 episod webinar ini, kalau Puan boleh kongsikan secara terperinci supaya ialah bila mereka tahu apakah topik yang akan dikupaskan setiap hari, jadi mereka boleh pilih sesuai dengan masalah mereka untuk menyertai webinar tersebut kan? Betul. Okey, kami telah pilih 7 topik-topik yang saya rasa sangat menarik lah. Okey, pada episod pertama, okey, contohnya kami akan membincangkan tentang burnout. Burnout, how stress is killing us. Ya. Pada episod kedua, say no to harassment. Episod ketiga, 10 teknik berkesan menghilangkan stres. Episod keempat, berfikiran positif, kaedah skrip diri dan jurnal.
Episod kelima, Mental Health Issues, Our Real Struggles. Episod yang ke-6 ya, Mencabarnya Hubungan 3.0, hubungan 3.0. Dan episod ke-7, Bipolar Disorders versus Depression, What's the difference? Jadi topik-topik ini kami menjemput speaker dan guest speaker, dan ianya akan dijalankan secara interaktif, di mana para penonton boleh post question dan kami akan pilih question tu dan akan bertanyakan kepada panel speaker pada hari tersebut. Itu yang terbaiknya lah, sebab apabila webinar two-way communication, komunikasi antara dua hal ini membantu untuk si pendengar atau mereka yang berada secara maya, sebab betul. webinar tersebut dapat menyelesaikan masalah mereka. Sungkurannya mencari jalan penyelesaian awal lah ya. Saya tertarik dengan salah satu topiknya, iaitu no harassment, di mana penulis merupakan salah seorang speakernya. Jadi kalau boleh perincikan dengan lebih lanjut, apakah antara pengisian yang akan dikongsikan sewaktu topik Say No to Harassment ni? Ya, terima kasih ya. Di kesempatan ini saya nak ambil kesempatan untuk ucapkan tahniah dan juga terima kasih banyak-banyak kepada pencetus movement Hati Malaysia. Itu sahabat saya, Tuan Hir Arifin, yang mencetuskan movement yang sangat baik ini di kala negara sedang menghadapi banyak sebenarnya ya kes-kes stres, depression, mental health issue kan. Jadi mengambil peluang dan juga mewakili movement Hati Malaysia, ya, saya sebagai team leader, ketika ditawarkan topik ini saya langsung tidak say no untuk tidak, ya. Saya terus terima sebab umum jika yang mengetahui itu tahulah ya, kalau yang mungkin ini sebenarnya pengakuan eksklusif juga. Ya, saya juga pernah mengalami depression yang sangat teruk sehingga saya pernah terfikir untuk bunuh diri. Ya. Dan saya juga pernah berkahwin ya dulu, yang mana suami saya ya merupakan seorang pengidap sakit mental. Pada hari ketiga perkahwinan kami, saya jumpa satu stok ubat yang sangat banyak, dan kemudian adalah cerita yang kemudian itu sehingga membawa kepada pengukuhan bahawa beliau ketika berkahwin dengan saya, beliau sudah pun ada 20 tahun pengalaman itu. Kenapa saya nak bawa movement Hati Malaysia ini? Sebab saya nak berkongsi dengan lebih ramai orang yang di luar sana, sekurang-kurangnya mengambil apa yang baik dari saya. Ya, kalau seorang cancer fighter, mereka fight untuk terus hidup. Kenapa kita orang yang mengalami dugaan kesihatan mental, kenapa kita nak mati? Kenapa kita perlu fikir untuk bunuh diri? Ya, jadi say no to harassment untuk yang lebih eksklusif lagi bersama dengan saya dalam sesi saya 23 November nanti pada jam 9:30 malam, yang mana di dalam sesi itu saya akan berkongsi dan kita ada tetamu yang juga pernah mengalami depresi yang sangat teruk. Jadi saya rasa dengan membawakan saya sendiri sebagai seorang fighter, saya sendiri seorang yang pernah berasa, insya-Allah saya kalau boleh, saya nak semua kita supaya kita tahu untuk kena pasti apakah dia harassment, ya, apakah dia bentuk-bentuk bully. Saya juga pernah dibuli, ya, mental abuse yang sangat teruk sehingga saya terfikir untuk bunuh diri, sehingga saya terfikir saya nak terjun bangunan. Sehingga macam tu saya dibuli dari segi mental. Tetapi tabunya masyarakat kita ni adalah kita suka pendam. Saya dah tak nak ya lepas ni, kalau boleh kita kena berkongsi. Ya, berkongsi untuk kita fight. Berapa ramai lagi kita nak tengok statistik orang kita yang naik mencanak, contoh kan, yang membunuh diri. Itu dia. Jadi jumpa Norris ya dalam sesi saya 23 November nanti dalam Say No to Harassment dan juga bully, dengan lebih banyak lagi berkongsi yang akan saya buat. Cerita berkenaan kesihatan mental ni berat kan? Betul. Untuk mereka yang untuk mereka yang pernah menghadapinya, survivor ni, sebab dia ada trauma. Bila ada trauma tu kita perlu tampil ke hadapan untuk membantu mereka yang di luar sana yang mungkin berada situasi sama dengan kita untuk tidak terjerumus dalam masalah kesihatan mental yang lebih serius dan sebagainya. Kita tinggalkan sekejap topik depresi, mungkin kita kembali kepada webinar kita ini. Kalau Puan boleh kongsikan pada episod akhir nanti ada topik bipolar. Bipolar ni antara kata tabu jugalah. Ya, betul. Tidak kerap dibincangkan dalam masyarakat kita. Bipolar disorder versus depression. What's the difference? Kita nak tahu. Jadi, kalau Puan boleh kongsikan dengan lebih lanjut berkenaan dengan topik ini. Okey, so pada episod ke-7 kami menjemput seorang psikologis, iaitu Puteri Intan daripada The Mind Faculty Hospital Glen Eagles, Kuala Lumpur.
dan juga Ustaz Mizi Wahid. Jadi mereka akan berbincangkan tentang bipolar versus depression. What's the difference? Topik ini dipilih sebab kami dapati 75% statistik mengatakan mereka yang mengalami masalah mental ini menerima stigma negatif daripada masyarakat. Masyarakat bila cakap pasal kalau saya kata I have bipolar, mereka macam macam takut, mereka kata kita ni macam gila macam tu kan. Jadi dia menjumpakan satu tabu dan masyarakat boleh tak nak bercerita pasal kes ni. Jadi bila ada sesi ini yang tentang bipolar versus depression, kedua-dua panel kami ini akan berkongsi apa itu bipolar, apa itu depression, dan juga tak salah saya Ustaz Mizi Wahid dia akan kongsikan tips-tips macam mana kita nak menangani, hadapi bila anxiety, apa perlu kita buat. Jadi sebab itulah topik ini dipilih. Jadi masyarakat sana tidak lagi orang kata berfikiran secara negatif lah bila kita tahu seseorang itu ada penyakit bipolar dan depression. Jadi kita perlukan sebenarnya sistem sokongan daripada semua masyarakat, family and friends untuk sama-sama membantu mereka yang di dalam suasana ini. Sebab tabu bipolar ni lazimnya orang akan fikir mempunyai dua personality lah maksudnya. Betul. Contoh pagi dia okey, tiba-tiba petang. Ya betul. Kadang-kadang rakan kerja ni dia bercerita antara mulut ke mulut tu dia membuatkan satu persepsi ataupun tanggapan tidak betul. Harassment. Itu harassment juga tu. Harassment juga kan? Yeah. Secara tidak langsung ia akan memberikan satu perasaan yang negatif untuk mungkin mereka yang mengidap bipolar ini dan sebagainya. Itulah satu penyakit kan. Okey, Puan Norish, kalau boleh kongsikan antara kelainan yang akan dibawa sewaktu webinar ni. Kita ada banyak sebenarnya seminar, conference, yang bercakap berkenaan masalah kesihatan mental. Malah di TV sekalipun setiap minggu kita akan bawakan topik-topik ataupun kesedaran berkenaan kesihatan mental. Jadi apa perbezaan untuk webinar yang dianjurkan kali ini? Okey, terima kasih ya. Kita ada 7 siri webinar yang mana akan berlangsung seminggu secara live streaming itu. Yang Norish nampak ada sepanjang saya sebelum kita besar lagi, alhamdulillah, Movement Hati Malaysia dan juga Projek Hati Wanita ini sebenarnya kita dah pun 5 bulan. Ya, 5 bulan alhamdulillah. Ada seorang tetamu kita, ya. Projek Hati Wanita ini kita mengetengahkan di antara orang yang nak berkongsi dari real life story dan mereka yang sedang fight untuk diri mereka sendiri. Contoh, ya, saya ada satu pasangan suami isteri yang mana suami beliau, iaitu saya sebut di sini Tuan Zihan, beliau sedang fight dengan major depression sekarang ini, tetapi dan sudah pun didiagnose oleh pakar yang mana beliau perlu mengambil masa lebih kurang 5 tahun ataupun lebih untuk recover, tetapi amazingnya beliau recover lebih awal sebab mendapat support system yang sangat baik daripada isteri beliau, Puan Jamilah. Ya, setiap kali saya kenal Tuan Zihan ini melalui platform Clubhouse. Di situ beliau berkongsi dan ada masanya apabila saya call wife beliau kata beliau monitor, kena bercakap, kena keluar kepada masyarakat. Ya, dia monitor, dia kata kalau macam husband dia macam Zihan cakap banyak sangat, disuruh cut. Dan juga posting-posting di social media, boleh search Zihan, ya. Beliau seorang major depression punya fighter, tetapi seorang yang sangat suka berkongsi, dan saya rasa ini juga antara salah satu kita kata wow factor di dalam projek Hati Wanita ini. Inilah bila ada real life story ini, barulah mungkin si pendengar akan rasakan lebih dekat dengan diri mereka. Betul. Satu cerita yang dibuat ataupun mereka. Dan juga bagaimana Norish sendiri, ya, saya mengalami depression, yang mana saya sendiri sebagai fighter, saya sendiri pernah terfikir untuk bunuh diri dan untuk terjun bangunan. Okey, ada banyak sebenarnya kalau kita nak korek rahsia. Banyak sangat. Bagaimana beliau boleh keluar daripada satu situasi kepada situasi yang lain. Bukan mudah sebenarnya sebab perkara ini bukan sesuatu yang positif untuk dibincangkan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Jadi ini je masa kita ada, Puan, kalau boleh kongsikan bagaimana untuk penonton Selamat Pagi di Malaysia untuk turut menyertai webinar yang dianjurkan ini. So untuk menyertai program ini, para penonton perlu registerlah. Ada satu link dia. Link dia ialah bit.ly/nawem Projek Hati Wanita. Link dia. Ya. Dan anda boleh daftar secara percuma, pilih slot
mana-mana yang ingin hadiri. Kalau nak pilih 7-7 pun boleh. Tiada masalah. Ya. Dan itulah kalau boleh saya ingin menjemput semua penonton untuk cepat-cepat register di link yang dipaparkanlah. Penurish ada kata-kata yang terakhir mungkin boleh disampaikan untuk penonton Pagi Malaysia hari ini? Okey, disebabkan ini projek Hati Wanita, jadi kita bercakap pasal wanita lah ya. Saya seorang perempuan ya. Saya sudah bangkit, alhamdulillah ya. Perempuan apabila dia bangkit, dia bukan bangkit untuk diri dia saja, tetapi dia bangkit untuk perempuan yang lain juga. All the best untuk seluruh rakyat Malaysia, dan bagi saya, jangan pendam, kongsikan. Ya. Itu adalah antara ubat yang paling mujarab lah. Ubat pertama sekali, kita kena kongsi dulu masalah kita dengan orang dipercayai. Jangan salah cerita, nanti jadi lain, jadi lagi teruk dan sebagainya. Terima kasih Puan Nurish. Terima kasih kepada Puan Nur Savina bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan projek Hati Wanita yang akan berlangsung. Anda boleh ke laman sesawang yang dikongsikan sebentar tadi, iaitu bit.ly Palang Nawem projek Hati Wanita untuk mendaftar dan juga menyertai webinar yang telah pun kita kongsikan seketika tadi. Okey,